Okey, selamat pagi murid-murid. Saya ialah Cikgu Tong. Hari ini saya akan menyampaikan mata pelajaran fizik, iaitu teknik-teknik untuk menjawab, juga merupakan satu bengkel fizik lah untuk membantu murid-murid di sini supaya boleh menjawab dengan lebih yakin. So mungkin kebanyakan murid-murid beranggapan bahawa kertas fizik ni susah, betul. Tapi bagi cikgu, antara 3 kertas ni, fizik adalah paling senang untuk skor sebenarnya. So mungkin murid-murid ada sedikit kekangan dan halangan dari segi memahami kertas soalan itu. Dan sebenarnya dalam kertas ni semuanya jawapan di dalam. Mari kita cuba untuk berbincang beberapa kertas. Contohnya di sini, SPM ni terbagi kepada 3 kertas, iaitu kod dia 4531, di mana kertas 1 itu melibatkan 50 soalan objektif dan 50 markah. Manakala kertas 2 melibatkan 100 markah, mempunyai 8 soalan struktur dan 4 esei, di mana murid-murid perlu jawab 2 soalan esei daripada esei ni. Okey, 2 soalan daripada 4 esei, satu bahagian B, satu bahagian C. Manakala untuk kertas 3 melibatkan 40 markah, okey, melibatkan 2 soalan struktur dan satu soalan merancang eksperimen. Okey, di sini cikgu ingin membantu dan juga membimbing murid-murid sekalian macam mana untuk meningkatkan markah anda semua melalui beberapa bahagian, iaitu contohnya bahagian kertas 3 ni, anda cuba skor setinggi yang mana yang anda mungkin daripada 40 markah, kerana kertas 3 ni merupakan kertas yang senang untuk anda meningkatkan markah anda. Dan sebenarnya soalan kertas 3 ni sangat senang. Malangnya tahun depan KSSM untuk tingkatan 4 sudah tak ada kertas 3 untuk bahagian teori ni. Dia akan pergi ke amalan ni lah. So maka anda patut mengambil peluang ni untuk memperolehi markah yang tertinggi untuk kertas 3 ni. Selain tu, saya juga akan berbincang tentang bahagian kertas 2, bahagian esei. Mungkin ada kalangan murid anda di kalangan anda merasakan kertas 2 ni, esei ni susah nak meningkatkan markah ataupun mencapai markah yang tinggi. Tetapi saya boleh bantu anda untuk membolehkan anda lebih yakin dalam menjawab esei. Okey. So di sini saya juga ingin menggalakkan anda semua supaya menjawab soalan kertas 1 dari tahun 2010 sampai 2019. Okey, cuba jawab soalan ni dalam kertas-kertas soalan tahun lepas. Okey, beli buku tersebut dan jawab soalan ni dari 2010 sampai 2019 supaya anda ada keyakinan untuk menjawab, dan juga mungkin soalan-soalan itu adalah soalan-soalan yang mungkin kita semula, dan mungkin anda dari sana membolehkan anda lebih serasi dan sudah biasa untuk menjawab soalan-soalan yang lebih kurang seiras. Okey, mari kita bermula dengan kertas 3 dulu. Okey, kertas 3 ni. Okey, kertas 3 ni merancang eksperimen. Bahagian B dulu, saya ingin memberi penerangan dulu. So, bahagian B ni, kertas 3 ni, ini adalah contoh soalan. So, contoh soalannya semua telah terpapar di sini. Kebanyakannya pelajar kurang memahami bahagian prosedur di sini. Okey, dan juga kadang-kadang terbawa dengan terikut. Bahagian contohnya bahagian inference dan juga bahagian hipotesis ni. Okey, maka di sini saya ada bagi contoh soalan di sini. Contohnya soalan ni. Okey, murid-murid mungkin ada yang sudah pernah jumpa soalan ni, ada yang mungkin belum. Okey, saya cuba membantu murid-murid macam mana nak mencari jawapan daripada soalan. Contohnya soalan pertama, ada 3 golden point lah untuk mencari jawapan daripada soalan. Contohnya di sini, darjah 3 menunjukkan 2 pembancur kopi yang serupa, iaitu AB. Daripada soalan itu, anda perlu bulatkan dia. Contohnya, ini adalah pembayang dia. Contohnya serupa, mengandungi kopi yang sama. Okey, di atas plat pemanas yang serupa. So, kopi ini di dalamnya dipanaskan dengan menghidupkan bekalan kuasa pada nilai berbeza. Inilah nilai yang berbezanya point dia. Okey, di samping itu, selepas beberapa minit, didapati pembancur kopi itu A.
lebih panas berbanding dengan B. Ini golden point pertama yang anda perlu bulatkan daripada soalan tersebut. Okay? Cuba cari point yang kedua pula. Point yang kedua daripada gambar raja. So di sini gambar raja menunjukkan jisim yang sama. Betul? Okey. Tapi apa yang kamu nampak lagi? Di sini lebih banyak warp berbanding dengan bahagian B. So ini menunjukkan selepas beberapa minit pembancur kopi A itu lebih panas. So datang dari sini kamu boleh nampak ini dinamakan sebagai golden point yang kedua. Di samping itu juga pemanas ini menunjukkan dari segi putaran dia di sini 10 dan sini kurang berbanding di sini. Okey, ini adalah golden point yang kedua. Okey, golden point yang ketiga iaitu dari segi alat radar yang diberikan. Contohnya di sini beaker dengan termometer. Okey, termometer. Maka ini ialah golden point yang ketiga. Okey, ini golden point ketiga. Boleh? Okey. Apakah pemboleh ubah yang kamu boleh dapat daripada soalan ni? Okey, dengan apa yang kita nampak, kopi yang serupa menunjukkan kita punya jisim yang serupa. Okey, jisim yang serupa. Okey, jisim yang serupa. Okey, apa lagi di sini? So, lepas tu dia panas kan? So, panas itu adalah suhu dia lah. Okey. So, jisim di sini, dia yang serupa menunjukkan ini adalah pemboleh ubah dimalakan. Okey, pemboleh ubah dimalakan. Manakala suhu adalah dinamakan sebagai pemboleh ubah bergerak baras. So, kita namakan dia sebagai RV. Betul? Okey, macam mana kita nak tentukan MV pula? So, di sini jisim yang sama. So, jisim bukan faktor dia lah. So, di sini faktor yang kedua ialah dari segi bekalan ini. Nampak? Bekalan elektrik dia. So, bekalan elektrik ni adalah dari segi kita nyatakan semakin tinggi bekalan arus, voltan ataupun tenaga, meningkatkan suhu bacaan pemboleh ubah bergerak baras. Boleh nampak? Okey. So, dari sini kita dah nampak macam mana nak cari jawapan daripada soalan. Macam mana nak kita kenali pemboleh ubah daripada soalan. Selepas itu, kita akan cuba jawab di sini. Soalan ni, macam mana nak tulis perancangan eksperimen ni. Mari kita cuba tengok bahagian di sini. Okey, ini ialah format untuk menulis perancangan eksperimen. Pertama sekali, banyak pelajar suka menulis inference ni berdasarkan kepada soalan. Contohnya soalan kopi, suhu kopi, jisim kopi. Okey, contohnya putaran knob pada plat pemanas. Okey, itu cuba elakkanlah kerana bahagian untuk cari jawapan daripada soalan tu dan guna jawapan daripada soalan tu selalunya boleh sampai ke bahagian pemakahan untuk inference dan juga hipotesis saja. Selepas daripada inference dan hipotesis, untuk tujuan eksperimen sudah menyebabkan anda kehilangan markah yang banyak. Maka selalunya saya menggalakkan pelajar-pelajar supaya cari pemboleh ubah tu. Apa itu pemboleh ubah bergerak baras? Apa itu pemboleh ubah manipulasi? Gantikan ke dalam format yang saya tunjukkan dalam ini. Okey, anda cuba cari format yang ni, gantikan ke dalam dan tuliskan satu perancangan eksperimen yang terbaik. Contohnya di sini, kita gantikan di sini sebagai pemboleh ubah RV. Lepas itu, ini ialah MV. Suhu bergantung kepada jumlah bekalan arus, voltan ataupun tenaga. Okey, ganti terus. Jangan guna soalan punya jawapan. Okey, kita fikirkan satu jawapan yang boleh dilakukan di dalam makmal. Selepas itu, hipotesis ini semakin tinggi jumlah bekalan arus, voltan ataupun tenaga, semakin tinggi suhu air. So, seterusnya, untuk di sini, tujuan dia, kita perlu menentukan hubungan antara
jumlah bekalan arus dan suhu. Pemboleh ubah dia, kita seperti yang kita nampak tadi, jumlah bekalan arus, suhu dan pemboleh ubah yang dimalangkan ialah muatan haba ataupun jisim air. Kita kembali untuk perbincangan seterusnya untuk perancangan eksperimen ni. Tadi kita sambung bahagian tentang manipulasi. Pemboleh ubah manipulasi di sini ialah jumlah bekalan arus, wautan dan tenaga. Manakala untuk pemboleh ubah bergerak balas ialah suhu. Pemboleh ubah dimalangkan ialah muatan haba ataupun jisim air. Kerana kita datang daripada formula Q equal to MC theta. So sekarang kita di sini suhu dia adalah pemboleh ubah bergerak balas. Daripada formula Q equal to MC. Okay. So kita tadi pemboleh ubah bergerak balas ialah jumlah tenaga ataupun jumlah bekalan arus ataupun wautan. Manakala pemboleh ubah bergerak balas di sini ialah suhu. So dia adalah berkadar langsung. Okay. Untuk yang senarai radar di sini, kita perlu ingat pelajar-pelajar, apa yang diberi dalam senarai dalam soalan tu, anda perlu senaraikan bersama semula di sini. Contohnya, soalan kita tadi dia bagi untuk yang radar seperti beaker dan termometer. Maka dalam sini, jawapan anda mesti tulis termometer dengan beaker. Termometer dengan beaker ni mesti ada. Ingat mesti ada. Kerana apa yang diberi mesti ditulis semula. Kalau tak, kamu tak dapat markah untuk alat-alat radar di sini. Maka selain itu, alat-alat radar sini, seperti yang saya senaraikan ni, dia perlu merupakan alat radar untuk mengukur pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah manipulasi dan kalau boleh pemboleh ubah yang dimalangkan juga. Contohnya untuk mengukur kita punya pemboleh ubah bergerak balas ialah termometer. Manakala untuk manipulasi, tadi jumlah arus ataupun wautan, kita perlu ada ammeter, kita perlu ada voltmeter. Okey? Dan yang penting, bekalan kuasa. Jika tiada salah satu daripada ammeter, voltmeter ataupun bekalan kuasa, salah satu, anda tidak akan dapat markah untuk senarai alat radar sini. Maka ramai pelajar yang lalai ataupun terlepas pandang. Okey? Contohnya beaker, pemanas rendam itu juga pentinglah kerana tak adanya pemanas rendam kita tak dapat nak panaskan air. Okey, untuk penimbang 3 alur ni untuk pemboleh ubah dimalangkan kita boleh kecualikanlah. Okey. So seterusnya kita tengok bahagian untuk merancang eksperimen ni iaitu prosedur dia. Prosedur ni terbagi kepada 3 jenis. 3 jenis ini penting. Contohnya pertama sekali pemboleh ubah yang mengawal pemboleh ubah manipulasi. Contohnya kita tetapkan bekalan arus sebanyak 5 ampere ke dalam pemanas rendam untuk memanaskan 200 gram air. Maka di sini pemboleh ubah yang di sini ialah arus 5 ampere itu penting. Mesti ada. Okey, itu yang markah pertama, prosedur nombor 1. Okey, prosedur 1. Untuk yang prosedur nombor 2, kita mengukur pemboleh ubah bergerak balas. Anda perlu tahu prosedur nombor 2 ni susah nak dapat markah. Memang susah. Tapi anda perlu ingat perkara ataupun 2 benda ni. Cara untuk mengukur pemboleh ubah bergerak balas ialah kamu guna apa? Okey, pertama. Kedua, bagaimana anda mengukurnya? Contohnya di sini kita ukur suhu. Kita guna termometer. Lepas itu, macam mana mengukur? Dari segi peningkatan suhu dia. Okey, kita baca secara berserenjang dengan sengatan termometer, kita kena senaraikan. Dan seterusnya, kita di sini, kita perlu tulis formula. Kalau boleh tulis formula. Kadang-kadang kita tak tulis formula, kita tak dapat markah. Contohnya, pemanjangan spring, kita kena buat sebagai X sama dengan X tolak X1 sama dengan E. Iaitu pemanjangan. Maka, kadang-kadang kita terlepas pandang tentang persamaan ni, kita tak dapat markah jugalah. Okey. Untuk prosedur nombor 3 ni, saya rasanya semua orang pun tahu nak tuliskan. Okey, mengulang eksperimen. Tapi kebanyakan pelajar terlepas pandang iaitu dia perlu ulang sebanyak 4 nilai. 4 nilai di sini. So, maka di sini eksperimen diulang dengan bekalan arus 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere
dan 25 ampere. Jika anda sampai 10, 15 dan 20 saja, maka ini tidak akan diperuntukkan lah. So, hilanglah. Selalunya ini adalah bonus lah. Kerana 4 kali bersama dengan unit mesti unit. Kalau tak ada unit pun tak ada markup. Contohnya kalau awak tulis 10, 15, 20 dan 25 tak ada. So kena 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere dan 25 ampere untuk mengukur suhu peningkatan air tersebut. Contohnya lah. Okey, seterusnya bahagian jadual. Jadual ni penting. Mengapa? Selalunya pelajar boleh buat, tapi selalunya kadang-kadang terlepas pandang. Mengapa? Kerana selalunya kamu hilang unit. Kamu boleh tulis jumlah arus, tapi tak ada unit. Bila tak ada unit, tak ada markah. Okey, contohnya kalau beza upaya, kita guna wottan, watt. Okey, selalunya tak ada unit, tak ada markah. Begitu juga dengan suhu ni, suhu pemanasan ataupun suhu peningkatan, kita guna darjah Celsius. Okey, unit dia darjah Celsius di sini. Ingat, untuk nilai-nilai seterusnya, kamu tak perlu tulis. Tapi kalau kamu tulis, kadang-kadang kamu terlepas pandang dalam bahagian prosedur yang nombor 3 tu, ulang 4 kali. Kalau kamu tulis dalam jadual ni, dia boleh bantu anda semula jika kamu terlepas pandang, terlepas tulis untuk prosedur nombor 3 tadi. Okey, boleh digalakkan dan saya juga galakkan pelajar tulislah 4 nilai, iaitu 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Mesti ada 5 nilai. Jumlahnya lah. Okey, seterusnya untuk analisis graf ni, kita perlu ada unit dia, iaitu darjah Celsius dan juga pengukuran dia, suhu. Okey, contohnya suhu, darjah Celsius, dan di sini jumlah bekalan arus dalam unit ampere. Boleh? So, melalui di sini saya harap murid-murid dapat nampak macam mana nak menulis satu perancangan eksperimen yang berkesan di sinilah. Boleh? Okey, seterusnya kita akan pergi untuk soalan yang kedua pula. Okey, soalan kedua di sini nampak lebih kurang sama dengan soalan tadi, betul? Okey, tapi dia berbeza. Kerana formula daripada yang kita tadi buat, iaitu Q sama dengan MC theta, dia boleh diubah-ubah dengan 3 pun boleh ubah. Contohnya tadi kita theta sama dengan Q MC, iaitu melibatkan kuantiti bekalan arus dengan suhu. Untuk soalan ni macam mana pula? Okey, contohnya di sini beri perhatian untuk soalan dia. Seperti yang saya kata, golden 1, cari daripada soalan ni 2 pembancu kopi dengan jumlah kandungan yang berbeza. Gariskan kandungan berbeza. Dipanaskan dengan menghidupkan bekalan arus pada nilai yang sama. Ini, okey, selepas beberapa minit didapati kopi itu Y lebih panas berbanding dengan Z di sini. Nampak? Okey, itu pembayang pertama. Pembayang kedua macam mana pula? Pembayang kedua ialah dari segi gambar raja. Contohnya di sini, jisim dia berbeza. Nampak? Okey, so ini ialah jisim M, mass. Tadi kita nampak kan, dari segi bekalan kuasa yang sama. Okey, tetapi Y lebih panas disebabkan oleh kandungan yang berbeza ini. Okey, 1 dari segi warp, 2 dari segi jisim yang ditunjukkan, ketiga, nampak tak ni? Butang dia sama, maksudnya bekalan arus dia adalah sama. Okey, maka di sini pemboleh ubah dimalangkan kita ialah Q lah. Nampak? Q. Okey, oleh sebab itu kita nampak juga pemboleh ubah yang dicari-cari di sini ialah M, iaitu jisim, mass. Okey, pembayang ketiga di sini sama kerana beaker, termometer yang sama, soalan yang sama lebih kurang, tapi pemboleh ubah yang berbeza. Nampak di sini? Okey, itu jawapan dia. Jisim air untuk manipulasi suhu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Macam mana penulisan perancangan eksperimen ni? Mari kita tengok. Okey, ini tadi inference dia ialah perubahan suhu bergantung kepada jisim. Jisim cecair ataupun jisim air. Inference. Ambil daripada pemberi ubah yang kamu nampak tadi tu, terus gantikan dalam perancangan eksperimen ni. Jangan pula ulang balik soalan, iaitu suhu jisim kopi lah, suhu kopi lah. Kerana anda boleh tulis untuk inference, untuk hipotesis. Bila kamu buat dalam tujuan eksperimen, jisim kopi,
anda tidak akan lagi dinilai markah untuk seterusnya. Okey, maka di sini jisim, semakin tinggi jisim cecair, semakin kurang suhu cecair, iaitu theta berkadar songsang dengan jisim. Okey, so di sini tujuan dia ialah untuk mengkaji hubungan antara jisim cecair dan suhu cecair. Okey, kita akan kembali sebentar lagi. Hai murid-murid, kita jumpa kembali. Okey, selamat berehat sebentar. Okey, sekarang kita cuba sambung balik yang tujuan eksperimen. Iaitu tujuan eksperimen di sini ialah mengkaji hubungan antara jisim dan suhu air. Kita nampak, kita dah tetapkan dari segi MV kita, jisim air. Kita punya RV ialah suhu. So, gantikanlah setiapnya. Contohnya, anda boleh dapatkan format ini juga yang kita akan berkongsi akan datang. Gantikan semua pemberi ubah dalam ruang-ruang yang saya berikan ni dan cuba buat latihan yang seterusnya lah. Contohnya di sini mengkaji hubungan antara jisim cecair dan suhu air. Pemberi ubah manipulasi dia ialah jisim cecair, bergerak balas suhu cecair ataupun suhu air pun boleh. Lepas tu pemberi ubah dimalahkan ialah kuantiti arus ataupun tenaga dan juga tadi voltan jika kita guna voltan. Jangan murid-murid jangan tukar. Maksudnya kalau kamu guna arus, jangan kamu tiba-tiba tukar kepada tenaga. Kerana tenaga itu ialah daripada formula yang sama, iaitu E sama dengan PT, iaitu sama dengan VIT. Okey, dia berhubung dengan arus, berhubung dengan voltan, berhubung dengan tenaga. Tapi kita kena ingat, tenaga kita tak ada alat untuk mengukur dia. So, apa yang kita ukur ialah guna ammeter, arus. Guna voltmeter untuk ukur beza upaya. Maka anda kena tetapkan apakah pemberi ubah yang awak gunakan. Lepas itu, di sini arah-arah yang digunakan termometer, penimbang 3 alur, bekalan kuasa, ammeter dan voltmeter. Di sini kita punya pemberi ubah ialah manipulasi ialah jisim. Maka penimbang 3 alur itu penting. Kita punya suhu ialah pemberi ubah bergerak balas. Nampak? Okey, seterusnya macam mana nak tulis prosedur? Prosedur dia seperti yang saya kata, P1, P2 dengan P3. Nampak? So P1 tu, P1 itu kita gunakan manipulasi jisim. Timbang 100 gram air ke dalam beaker dan pasang lita dengan bekalan kuasa. Lepas itu, kita nak ukur pula pemberi ubah bergerak balas. Pemberi ubah bergerak balas tu macam mana? Kita mengukur suhu perubahan dengan menggunakan termometer dan bersertakan dengan formula. Q sama dengan Q1 tolak Q2 ataupun theta sama dengan theta 1 tolak theta 2. Boleh? Okey. Itu prosedur nombor 2. Guna apa dan bagaimana mengukur dia di sini. Okey. Prosedur nombor 3 pula, ulang bacaan lah. Senang saja. Ulang bacaan dengan menggunakan jisim air 150 gram, 200 gram, 250 gram dan 300 gram. Mungkin ada setengah pelajar, dia suka apa kita panggil dia jalan pintas. Jalan pintas ni, dia guna jisim air. Cikgu, ada 4 saja. Saya guna 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. Boleh? Boleh. Tapi dalam makmal tu 1 kg, 1 air tu dah cukup. Kalau 2 kg, 3 kg, 4 kg, macam mana engkau nak tampung 4 kg air tu? Betul? So janganlah pula guna pemberi ubah yang terlalu kita panggil tidak munasabah lah. Okay. Seterusnya kita untuk jadual di sini. Jadual jisim air dalam bentuk gram, jangan pula pergi kg. Okey, suhu contohnya darjah Celsius. Okey, nampak darjah Celsius. Seterusnya graf itu seperti yang saya kata mesti ada pemberi ubah dengan unit dia degree Celsius, jisim air dalam unit gram. Boleh? Okey. Seterusnya kita cuba tengok pula bahagian yang soalan seterusnya, iaitu bahagian yang ni. Okey, saya cuba beri penekanan kerana soalan-soalan ni yang kita nampaknya belum lagi diuji. Okey, mungkin boleh diuji tapi itu bukan soalan sport lah, tapi cuba beri perhatian saja. Contohnya soalan di sini kita nampak
ini adalah sistem audio kan dalam dewan yang kita nampak. Okey, untuk di sini kita nampak soalan dia bentuknya begini. Okey. Raja merujukan dua orang juruteknik audio sedang membuat penyediaan sebuah dewan tertutup pada para pembunyi menikmati bunyi yang baik semasa mendendangkan lagu. Apabila pekerja-pekerja itu meletakkan dua pembesar suara lebih jauh antara dua, maka jarak di antara kerusi bersebelahan perlu didekatkan sedikit. Kita nampak. Itu ialah clue dia. Supaya kesan bunyi itu menjadi baik. Okay. So, kita punya golden one. Okay. Kita punya point nombor 1. Point nombor 2 dari segi susunan dia, dua pembesar suara ni. Ini kedudukan dia dan ini kedudukan dia. So, kita nampaklah ini adalah bab gelombang. Okay, bab gelombang. So, bab gelombang ni dari segi bunyi. Okay, point yang kedua di sini tadi. Ini ialah point yang nombor 3. Macam mana? Alat radas. Contohnya, dia bagi kamu penjana audio dan juga pembesar suara. Okay, speaker tu pembesar suara. So, ini point ketiga. So, apakah yang kamu dapat deduksikan daripada gambar raja dengan soalan ni berkenaan dengan pembuli ubah? Ya. Pembuli ubah yang kamu nampak ialah jarak antara dua pembesar suara, iaitu A. Simbol dia A, kamu boleh guna A. Tapi bila sebelum guna A, kamu kena nyatakan dia lah apakah yang diwakilkan dengan A. Lepas tu pembuli ubah bergerak balas ialah jarak antara dua suara kuat yang berturutan, iaitu X. Okay, X di sini. Macam mana nak merancang eksperimen ni? Okay, kita cuba tengok. Tok di sini Okay, ini. Perancangan eksperimen pertama, seperti kita kena tetapkan MV kita tetapkan RV kita. So, kita punya MV ialah jarak antara dua punca, iaitu A. RV kita jarak antara dua bunyi kuat berturutan, iaitu X. Okay, kita berjalan. Macam mana? Contohnya, kamu berjalan dari sini. Seterusnya, bunyi kuat yang pertama berturutan. Kedua, itu ialah X. Antara dua bunyi kuat itu sebagai jarak X. Dan seterusnya lah. Tapi kita ambil dua bunyi berturutan saja. Dua kuat bunyi berturutan, iaitu X di sini. Untuk di sini kita gantikanlah macam mana nak menulis hipotesis. Semakin tinggi jarak antara dua sumber bunyi, okay, semakin tinggi jarak antara dua bunyi kuat berturutan. Formula dia datang daripada AX per D sama dengan lambda. Nampak? So, di sini kita nampak X ini lambda D bagi dengan A. So, di sini semakin tinggi jarak antara dua sumber, semakin kecil jarak antara dua bunyi kuat berturutan. So, di sini ialah rendah. Nampak? Okey, jarak antara dua bunyi kuat berturutan itu adalah rendah. Semakin tinggi, semakin rendah. Okey, murid-murid perlu ingat untuk hipotesis ni penulisan mesti tulis sebagai semakin MV, semakin RV. So, ketinggian dia ataupun rendahnya kamu kena tentukanlah sendiri. Tapi hipotesis mesti tulis begini. Jika anda tidak tulis semakin dengan semakin ni, kamu tak dapat markah. Okey, perlu ingat itu point yang sangat penting. Okey. Seterusnya untuk menulis tujuan eksperimen, contohnya di sini untuk menentukan hubungan antara jarak antara dua bunyi kuat berturutan X dan jarak antara dua punca berturutan A. Jarak antara dua sumber punca A. Kamu boleh guna A dengan X untuk seterusnya. Bila kamu dah senaraikan yang di atas di sini. Contohnya di sini, MV, kamu boleh guna A. RV, kamu boleh guna X. Selepas kamu memberikan definisi apa tu X dengan A di atas tu. CV di sini, jarak antara dua sumber bunyi dan dua bunyi kuat yang berturutan. Bunyi Okey, bunyi di sini. Okey, bunyi. Bunyi kuat berturutan, iaitu D. Okey. Seterusnya untuk kita punya gambar radas, kamu kena tulislah susunan radas itu di sini. Okey, untuk radas seperti yang saya kata, macam mana nak mengukur A dengan X menggunakan
pembaris meter ataupun pita pengukur. Dan kita ada 2 pembesar suara dan seorang pemerhati lah. Kerana pemerhati tu ialah orang yang membacakan nilai X. Betul? So, mesti ada seorang pemerhati. Kena tulis. Okey. Seterusnya, prosedur kita. 3 prosedur yang penting. Macam mana mengawal manipulasi. Tetapkan jarak antara 2 pembesar suara sejarak 2 meter. Kena nyatakan semua ni. Kalau tak, kamu kata tetapkan jarak 2 pembesar suara, tak ada satu kuantiti. Lepas tu, tetapkan seorang pemerhati pada jarak 5 meter untuk ukur. Okay. Cara mengukur RV, iaitu bergerak baras. Okay. Guna pita pengukur untuk mengukur jarak antara 2 bunyi kuat berturutan. Okay. Tadi tu X apabila pemerhati bergerak sepanjang lintasan apabila bunyi pembesar suara itu dibunyikan. Iaitu X sama dengan X1 tolak X note. Seterusnya, ulang. Mengubah jarak itu A sebanyak 3 meter, 4 meter, 5 meter dan 6 meter. Kita kembali selepas ini. Okey, kita kembali. Kita sambung dari tadi. Kita dah tentukan dari segi jarak antara 2 bunyi kuat dan juga jarak antara 2 sumber punca. Kita teruskan dengan jadual. Jadual di sini seperti yang saya kata mesti ada unit. Tapi saya tak tulis unit sini kan. So, maka anda kena tulis unit lah. So, unit dia ialah sentimeter. Jarak antara 2 sumber punca bunyi A, okey, dalam unit sentimeter. Kalau tak ada unit, tak ada markah. Okey, jarak antara 2 bunyi kuat berturutan, iaitu X, mesti juga ada unit. Ingat, tak ada unit, tak ada markah. Okey, so di sini unit dia sentimeter. Okey, sentimeter. Ingat. So, itu satu untuk jadual. Kalau nak ulang balik, boleh. Kalau tak nak ulang, boleh. Tapi kalahkan untuk ulang lah. Contohnya kamu guna tadi. Apakah pengukuran dia? 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter dan 6 meter. Kamu boleh tulis di sini. Okey? Kerana kadang-kadang kamu terlupa. Terlalu tension ataupun terlalu kita panggil dia tertekan. Kamu terlupa tulis dalam prosedur nombor 3. Kamu boleh tulis di sini dan kamu boleh selamatkan prosedur nombor 3 awak lah. Okey, seterusnya untuk graf di sini, jarak antara 2 bunyi kuat berturutan X, seperti yang kamu tahu, saya lupa tulis unit. Masukkan unit lah. Okey, tak ada unit, tak ada markah ingat Untuk graf juga di sini, jarak antara 2 sumber punca A, unit sentimeter. Sentimeter kadang-kadang pendek sangat kan. So, contohnya tadi kita guna meter. Kita kena padamkanlah. Kita kena guna meter lah. Okey, boleh kerana kita guna meter kan. So, di sini mesti guna meter. Okey, itu seterusnya. Soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang ini. Di sini. Okey. Nampak? Okey, kita tengok di sini soalan dia. Untuk soalan ni dia ada, kita nampak di sini ada 2 apa ni? 2 kita panggil dia apa? Pengandur. Okey, pengandur untuk membuat kek. Contohnya di sini. So kita nampak soalan dia. Kita tengok pula apakah first point ataupun golden one. So golden one di sini kita nampak Raja 1, 4.1 dan 4.2 menunjukkan satu pengandun kek coklat di mana dalam Raja 4.1 tu dia telah memutarkan pada arus minimum. Okey, pada Raja yang kedua dia pada arus maksimum. Okey, dia putar dengan lebih laju. Ini kamu kena gariskanlah semua ataupun bulatkan dia. Okey, pemutar yang berputar lebih laju, daya yang dikenakan tu lebih besar. Itu daya dia. So maksudnya di sini kita ada daya. Tapi kita kena tengok adakah dia berkaitan dengan daya dengan pecutan ataupun sebaliknya. Cuba tengok So di sini kita nampak butang dia minimum. Butang sini maksimum. Okey, dan di sini bergegar, nampak. So dia kuatlah. Itu ialah golden point nombor 2. Golden point nombor 3 macam mana? Golden point nombor 3 di sini bekalan kuasa. Arus terus, magnet kekal. Danning besi. So kita dah nampak alat radas yang diberikan. Alat radas yang diberikan di sini magnet, danning besi. So bukan
berkaitan dengan daya dan pecutan. Kerana daya dan pecutan adalah kita adanya pita detik ataupun kita ada troli, kita ada kita panggil dia ticker timer, okey. So kita pengetik timer itu. So di sini bukan berkaitan dengan daya dan pecutan. So macam mana kita nak tengok? Selalunya pelajar-pelajar dia akan confuse. So di sini apakah pembuli ubah dia? Pembuli ubah dia ialah manipulasi arus. Okey. RV, pembuli ubah bergerak bahasa dia adalah jarak daya kuprumnya bergerak. Okey. Soalan ini dah pernah keluar SPM, tapi seperti saya kata, soalan yang dah keluar tak semestinya tak boleh keluar semula. Mungkin dia akan keluar semula. Okey. So contohnya untuk soalan 4 ni, macam mana perancangan eksperimen dia? Pertama sekali, perubahan jarak konduktor. Apparatus setup ialah yang ni. Ini. Lepas tu bekalan arus positif, negatif. Okey. Lepas tu kita guna magnet. Magnet utara, selatan. Magnesium. So ini denim besi lah. Okey. Lepas itu magnet yang digunakan. Lepas itu apa lagi? Iaitu bekalan kuasa. So bekalan kuasa di sini, inilah PK. Bekalan kuasa Okey. So macam mana nak merancang eksperimen ni? Perubahan jarak gerakan konduktor kuprum D, okay, bergantung kepada bekalan arus. So di sini pembuli ubah dia adalah bekalan arus dan jarak gerakan konduktor. Okay, bekalan arus, jarak dawai kuprum yang bergerak. So di sini kita balik ke sini. Semakin tinggi bekalan arus, semakin tinggi jarak gerakan konduktor kuprum. Tujuan dia untuk mengkaji hubungan antara jarak gerakan konduktor kuprum D dan bekalan arus di sini. Bagaimana pula dengan manipulasi? Kita dah tentukan dari awal, jangan ulang soalan. Kalau kamu tulis pengandung kek itu semakin kuat, okey, kerana brutal yang semakin banyaknya bekalan kuasa, kamu boleh hanya tulis di bahagian inference dan hypothesis. Tapi saya jarang galakkanlah. Guna terus pembuli ubah yang kamu tentukan yang boleh dibuat di eksperimen di dalam makmal. Okey, bekalan arus ialah pembuli ubah manipulasi jarak gerakan konduktor kuprum. Kita namakan D lah. D itu adalah satu simbol mewakili apakah pembuli ubah tersebut. Untuk pembuli ubah dimalakan ialah bilangan magnet. Okey, bilangan magnet. Ini ialah bulb elektrik. Seterusnya kita tengok pula apakah alat radas yang digunakan. Pembaris meter pentinglah. Kerana dalam rajah kita kena lukis alat radas tu. Alat radas contohnya kamu buat di sinilah. Lepas tu mesti label. Ini pembaris meter awak. Okey, pembaris meter awak. Okey, pembaris meter. Nampak? Okey, labelkan. Lepas tu ini magnet, ini ialah denim besi dan bekalan kuasa. Seterusnya pembaris meter digunakan untuk mengukur, mesti ada dalam alat radas. Bekalan kuasa penting. So bekalan arus. So bekalan arus kita guna ammeter. Okey, kita juga mesti ada voltmeter lah dan konduktor kuprum. Itu penting. Okey, satu markah di sini. Seterusnya kita tengok susunan radas dah saya lukis di sini. Bagaimana nak menulis prosedur. Okey. Contohnya prosedur nombor 1, tetapkan bekalan arus pada 5 ampere yang dibekalkan kepada konduktor kuprum. Itu ialah pembuli ubah manipulasi yang pertama. Kedua, prosedur nombor 2, guna pembaris meter untuk mengukur jarak gerakan konduktor kuprum hasil kesan elektromagnet. Okey, kamu boleh tulis pernyataan ini, tapi yang penting alat yang kamu guna untuk mengukur. Ini ada. Kalau kamu tak ada pembaris meter, tak ada markah. Lepas tu formula X, pergerakan dia X1 tolak X2 dalam unit sentimeter oleh tindakan magnet itu. Okey, oleh tindakan. Prosedur nombor 3, ulang eksperimen dengan bekalan arus 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere dan 25 ampere. Ingat. Okey, contohnya prosedur kita yang pertama, ini P1. Okey, kita punya prosedur tetapkan arus tu pada 5 ampere yang dibekalkan kepada konduktor kuprum lah melalui bekalan kuasa tadi. Okey, ini sebagai yang saya katakan manipulasi pertama. Untuk yang kedua, prosedur nombor 2 di sini ialah untuk bergerak balas. Maka di sini kita guna pembaris meter.
untuk mengukur jarak gerakan konduktor kuprum hasil daripada kesan elektromagnet. Kamu boleh tulis di sinilah kesan elektromagnet, dan di sini kamu kena formula dia lah. Formula dia ialah X sama dengan X1 tolak X2 unit sentimeter melalui tindakan magnet. Okay, itu prosedur nombor 2. Seperti yang saya kata, guna apa dan bagaimana mengukur dia. Ingat selalunya guna apa dan bagaimana mengukur dia. Kerana kamu tak guna pembaris meter, tak nyatakan alat, kamu tak akan dapat markah. Maka bahagian prosedur 2 ni ramai yang tak dapat markah di sini. Pelajar dia kekurangan apa yang di sinilah saya katakan. Apa yang kamu gunakan, bagaimana kamu gunakan untuk mengukur di sini. Okey, seterusnya prosedur nombor 3. Semua daripada anda tahulah nak tulis ulang-ulang. Senang kan? Ulang. Tapi ulang jangan lupa. Ada 4 nilai. Iaitu 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere dan 25 ampere. Okey, dengan bekalan arus ni. Okey. Seterusnya jadual di sini unit dia dan juga pemberi ubah. Arus ampere. Jarak gerakan konduktor di dalam unit sentimeter. Nampak? Okey, kamu nak tulis balik sini sebagai 5 ampere, 10 ampere, 20 ampere, 15 ampere, okey, 20 ampere dan 25 ampere. Boleh. Okey, kamu boleh tulis di sini dengan apa yang ada di sini lah. Okey. Dan ini tak perlulah kerana kamu tak ada jawapan jarak gerakan konduktor itu. Di sini seterusnya ialah graf dia. Jarak gerakan konduktor disebabkan oleh tindakan magnet apabila arus kamu ubahkan dia. Arus dengan ampere di sini. Boleh? Boleh? Okey, kita teruskan. Okey, kita kembali selepas ini. Terima kasih.